Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang diberikan ini untuk bersama-sama dalam mesyuarat agung pertama Pertubuhan Sahabat Pertahanan Awam Malaysia atau lebih dikenali PESPA. Tuan-tuan dan puan-puan, Angkatan Pertahanan Awam atau APM semakin hari semakin mendapat perhatian masyarakat. APM didukungi oleh sukarelawan yang terdiri daripada berbilang kaum, agama dan fahaman politik. Namun, apabila mereka menyerung uniform biru, terbukti mereka mampu untuk berkhidmat secara profesional dan mengenepikan pendapat atau pandangan individu masing-masing. Sejarah telah membuktikan bahawa apabila negara memerlukan mereka semasa bencana seperti Highland Tower, Lahad Datu atau bencana berskala besar seperti wabak COVID-19, sukarelawan APM adalah merupakan sebahagian besar daripada barisan hadapan. Mereka memainkan peranan penting sebagai sebahagian daripada pertahanan negara, bukan sahaja untuk menjaga keselamatannya tetapi juga untuk keselamatan warganya. Ia memerlukan manusia yang mempunyai DNA khas untuk menjadi sukarelawan APM kerana mereka menjalankan fungsi penyelamatan yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan sebarang balasan atau imbuhan. Sebagai contoh, semasa bencana monsun barat daya, semasa bencana monsun timur laut, mereka bergegas keluar untuk membantu semasa bencana banjir apabila rumah dan ahli keluarga mereka sendiri diancam oleh bencana tersebut. Sukarelawan ini mengorbankan masa, wang dan pada masa tertentu juga keselamatan nyawa mereka sendiri. Namun, oleh kerana status mereka sebagai sukarelawan, sokongan kebajikan yang dapat disediakan oleh kerajaan melalui jabatan ini masih lagi terhad. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin yang meneroji APM, saya sentiasa mencari formula bagaimana untuk menambah baik manfaat untuk sukarelawan kita. Terutamanya ketika mana mereka memerlukan bantuan ataupun apabila mereka menghadapi cabaran hidup, sama ada daripada segi masalah perubatan atau kelangsungan hidup yang lain. Saya merasakan bahawa adalah tanggungjawab saya dan pegawai-pegawai di APM yang menyokong pendirian saya untuk mencari penyelesaian di luar kotak. Bagi menyelesaikan permasalahan yang telah lama ini, seperti yang saya katakan tadi, sebagai sebuah organisasi kerajaan, option atau kaedah penyelesaian kita adalah masih terhad. Oleh itu, apabila kertas cadangan untuk membentuk sesuatu pertubuhan dibentangkan kepada saya menyesuaikan dan wujudlah PESPA yang diperlukan dan dicari selama ini. Penubuhan Pertubuhan Sahabat Pertahanan Awam atau PESPA ini adalah bertepatan dengan kerangka Dekad Platinum Pertahanan Awam Malaysia dan kena pada masanya. Hasrat saya selaku Ketua Pesuruhjaya untuk APM menzahirkan rasa terima kasih kita kepada pengorbanan warga sukarelawan kita dan insya-Allah akan menjadi asas kepada penubuhan Yayasan Angkatan Pertahanan Awam di suatu hari kelak. Tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada hal ehwal kebajikan kepada ahli PESPA dan sukarelawan APM, penubuhan PESPA ini juga sewajarnya memberikan manfaat yang lain. Sebagai contoh, fungsi APM yang sering membantu dalam melatih mana-mana ahli NGO atau bersama-sama NGO menghantar bantuan kebajikan kepada mangsa-mangsa bencana seperti semasa bencana monsun timur laut atau lain-lain bencana di dalam maupun di luar negara. Dengan tertubuhnya PESPA ini sebagai sebuah badan NGO, saya harap inilah NGO yang jelas mewakili APM dan saya mohon mencadangkan agar ada keahlian khas bagi pegawai tetap APM dalam jawatan kuasa PESPA kelak. Dengan kombinasi ini, pastinya PESPA akan mempunyai kelebihan yang mana ahli-ahlinya memang terlatih untuk bertindak semasa bencana serta sokongan padu dan dukungan oleh APM di belakangnya. Lebih penting lagi, hasrat dalam Dekad Platinum Pertahanan Awam juga mengharapkan wujud suatu platform penyatuan di antara komponen-komponen sukarelawan di dalam APM. Ketika ini, kita ada berbagai persatuan atau kelab di dalam APM dan ianya adalah pertubuhan yang terhad kepada satu-satu komponen atau fokus kepada satu-satu bidang sahaja. Sama ada di kalangan pegawai kehormat, bersekutu ataupun aspa. Jadi,
PESPA adalah satu wadah yang dapat meruntuhkan atau meminimumkan dinding-dinding perbezaan dan memangkin penyatuan di kalangan semua warga APM. Di sinilah juga di mana golongan yang berkemampuan dapat berinfak dengan lebih luas, golongan berilmu dapat berkongsi pengetahuan dengan lebih berkesan, dan golongan yang memerlukan bantuan atau yang memerlukan ilmu pengetahuan mempunyai sumber yang lebih luas. Dalam arti kata lain, PESPA adalah lubuk kebajikan untuk kita berbuat amal jariah sesama manusia dan memberi maksud sebenar kepada tanda palang ataupun hashtag kita jaga kita. Sebagai sebuah badan NGO, jangkauan PESPA diharap bukan hanya terbatas oleh sempadan negara kita, malah boleh membuat jaringan atau networking di peringkat antarabangsa. Kejayaan PESPA sebagai sebuah NGO dapat membuka mata rakyat dan pemimpin kerajaan akan peranan yang dimainkan oleh anggota sukarelawan APM. Bukan hanya semasa menyarung uniform biru, tetapi dalam setiap masa dan setiap keadaan. Ini boleh dijadikan sebagai satu pull factor untuk lebih ramai mengenali dan menganggotai APM itu sendiri. Sebagai stakeholder atau pemegang taruh, saya turut berharap PESPA dapat berfungsi menjadi penimbang tara kepada kepimpinan APM apabila diperlukan, yang dapat memberikan pendapat dan pandangan yang jujur demi kemajuan APM dan warganya. Dengan barisan profesional yang berada di dalam PESPA, saya yakin perkara ini akan membantu APM untuk fast track perkembangan APM ke peringkat yang lebih besar. Namun, untuk hubungan simbiotik ini berjaya, di pihak APM juga saya sendiri atau mana-mana KPJ selepas ini serta mana-mana pegawai harus berbesar hati untuk menerima pandangan tersebut dengan hati yang terbuka dan bertindak ke arahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berharap dengan peralihan kuasa daripada jawatan kuasa pro tem kepada jawatan kuasa tetap yang dilantik secara undian, PESPA dapat mempergiatkan usaha untuk memperkasakan kedudukannya, khususnya dalam hal kewangan dan juga sambutan warga sukarela APM. Saya menyeru kepada semua warga sukarelawan APM untuk menyertai PESPA kerana untuk bersikap adil, komitmen PESPA yang utama adalah kepada ahlinya, dan sekiranya ada lebihan barulah disalurkan kepada yang bukan ahli. Begitu juga saya menyeru kepada semua lapisan kepimpinan APM agar dapat membantu mempromosikan PESPA kepada anggota-anggota bawahan dan menggalakkan penyertaan mereka. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pilihan untuk memilih pemimpin PESPA. Memandangkan PESPA baru berumur 3 bulan, pemilihan pemimpin adalah sangat penting dan saya akui bahawa terdapat sebahagian ahli jawatan kuasa yang memahami kehendak dan hasrat saya dalam mencapai objektif asal penubuhan PESPA. Saya berharap mereka ini dapat dikekalkan dalam menerajui PESPA bagi tempoh penggal yang baharu ini. Pada peringkat ini, pemimpin harus mempunyai visi, semangat dan dorongan untuk memastikan objektif tercapai dan berada di landasan yang betul, selain hubungan yang baik dengan pegawai-pegawai di APM. Jika orang yang salah dipilih, ia akan memberi kesan kepada kemajuan PESPA dalam mencapai visi dan tujuannya. Saya juga ingin mengingatkan bahawa mereka yang terpilih pada hari ini perlulah sentiasa menyemak dan imbang diri bagi memastikan niat kita kekal murni, iaitu membantu golongan yang kurang bernasib baik dalam kalangan rakyat, khususnya sukarelawan APM, tanpa sebarang motif yang tersembunyi ataupun keuntungan peribadi. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan mesyuarat agung pertama Pertubuhan Sahabat Pertahanan Awam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.